Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 1 Mahajur sekalian. Okey. So pada hari ini kita akan masuk kepada bab 3 iaitu berkenaan dengan gerak koordinasi dan gerak balas. Okey. So sebelum ini kita tengok pada kita punya pembelajaran kita pada kelas yang lepas, pada minggu lepas kita telah pun melihat pada akhiran bab 2 kita di mana kita telah pun melihat berkenaan dengan respirasi sel. Okey, apakah itu respirasi sel? Okey, dan apakah itu proses fotosintesis? Okey, dan apakah perbezaan di antara respirasi sel dan juga proses fotosintesis? Okey. Dan kita pun telah membincangkan berkenaan hubung kait antara fotosintesis dan juga respirasi sel dalam kehidupan seharian kita. Alright. So hari ini kita masuk pada bab 3 berkenaan dengan koordinasi dan juga gerak balas. Okey. So topik yang pertama ialah homeostasis dalam benda yang hidup. Okey. So bila kita sebut perkataan homeostasis, okey. So homeostasis ini berasal daripada dua perkataan. Okey. Homeo dan juga stasis. Alright. So homeo ini bererti persekitaran dalam. Okey, stasis bererti mengekalkan sesuatu. So homeostasis ini bila kita gabungkan, ianya dapat memberikan satu definisi iaitu pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Okey, so itu ialah homeostasis iaitu pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. So bila kita merujuk kepada persekitaran dalam badan sesuatu organisma, ianya mungkin merujuk kepada kawal atur kandungan air. Okey, suhu, alright, pH, okey, sama ada keasidan dan juga kealkalian dalam satu organisma itu, alright, tekanan darah, alright, dan juga apa lagi contoh, kandungan gula. So ada banyak benda yang dikawal atur dalam badan kita ini, okey, yang akan kita tengok pada hari ini, alright. So badan kita ini sama jugalah macam konsep seperti mana kita tengok dalam ketuhar. Okey, kita tengok dalam ketuhar, dalam oven. Okay, sometimes mak kita akan laraskan dia punya knob tu. Okay, dia punya thermostat tu. Okay, kalau kita nak suhu yang tinggi, kita akan naikkan suhunya. Kita akan pusing knob tu. Kalau kita nak suhunya agak rendah, kita akan turunkan suhunya. Kita akan pusing dia punya knob tersebut. So, kita boleh kawal suhu yang berada dalam oven tersebut. Okay, so the same thing dalam kita punya body. Okay, dalam kita punya badan kita ni ada satu mekanisme, okey, yang diberi sebagai homeostasis yang akan mengekalkan setiap faktor-faktor ini kepada keadaan yang optimum. Okey, contohnya macam suhu kita. Kenapa suhu badan manusia ini julatnya antara 36 hingga 37.4 sebagainya. So bagaimanakah badan kita ini boleh mengekalkan suhu tersebut? Okey, sama juga kandungan air. Okey, dia tak terlalu kurang, tak terlalu lebih. Okey, just nice gitu. Alright, dan kita punya pH, itu keasilan kita. Okey, di antara julat mungkin di antara 5.5 hingga 6.5 ataupun 5.5 hingga 7. Okey. So itulah julat-julat yang optimum bagi badan kita. Sebab sel-sel badan kita ini dia perlu berfungsi. Okey, dan untuk berfungsi dengan baik ianya memerlukan requirement. Okey, dia memerlukan keperluan yang optimum. Contohnya keasidan dan juga kealkalian yang baik. Okey, kandungan air yang cukup, suhu yang baik. So sel-sel kita ini dia ada syarat-syarat dia untuk dia berfungsi dengan optimum. Okey, so dengan sebab itulah kenapa wujudnya konsep homeostasis. Okey, di mana dia keadaan persekitaran dalam badan kita ini akan dikekalkan pada tahap yang optimum supaya sel-sel badan kita ini dapat berfungsi dengan baik. Itu dia punya tujuan bagi homeostasis. Alright. So, dalam konteks homeostasis bagi manusia, okey, kita ada beberapa mekanisme, okey, iaitu proses kawalan homeostasis. Contoh kita ambil dalam suhu. Okey, suhu badan kita. Okey, jika suhu badan kita meningkat, okey, mungkin kita demam ataupun kita mungkin terdedah kepada cahaya ataupun suhu yang panas di luar. Alright. So bila suhu badan kita meningkat, akan ada satu pusat kawalan ini yang akan mengesan, okey, yang akan mengesan perubahan yang mendadak ini. Okey. Dan pusat kawalan ini apa yang dia buat, dia kesan dan dia akan terus mulakan ataupun initiate mekanisme pembetulan. Berarti kat sini kalau suhu itu meningkat,
mekanisme pembetulan ini akan menurunkan suhu badan kita kepada paras normal. Okay, so the same thing juga kita tengok jika suhu badan kita menurun. Okay, mungkin sebabkan kita berada di kawasan yang sejuk, seperti di kutub utara ataupun negara-negara yang sejuk, contoh. Okay, so the same thing juga ada pusat kawalan yang akan mengesan perubahan ini dan akan terus memulakan mekanisme pembetulan. So kalau suhu menurun, mekanisme ini akan menaikkan kembali suhu badan kita kepada normal. So akan ada beberapa perubahan yang berlaku untuk memastikan bahawa suhu badan kita ini berada pada tahap yang optimum. Okey, so inilah mekanisme pembetulan. Okey, so antara banyak-banyak persekitaran dalam badan kita ini, yang paling utama adalah dua, iaitu suhu badan kita dan juga kawal atur kandungan air dalam badan kita. Okay, so kita akan tengok tentang dua mekanisme ini. Alright, so tentang pengawal aturan kandungan air dalam badan kita. Okay, so biasanya lah, okay, bila kita melakukan sesetengah aktiviti, okay, seperti kita bersenam, okay, ataupun kita mungkin macam kita kurang minum air dan sebagainya, okay, kita dehidrasi, mungkin kita mengalami masalah penyakit cerit-berit yang dimana kita kehilangan air. Okay, so kawal atur kandungan air sangat penting sebab air ni sangat-sangat diperlukan sebagai medium untuk sel-sel kita berfungsi secara optimum. Okay, so bila kita banyak kehilangan air, okay, kita kekurangan air, so kita ada satu pusat kawalan yang akan mengesan kekurangan air tersebut. Okay, so kita ada dua sistem, okay, yang yang terlibat dalam pengawal aturan kandungan air ini, iaitu sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin, iaitu sistem yang melibatkan perembesan hormon. Okay, so ini adalah dua sistem yang terlibat, iaitu sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Dan organ yang organ yang terlibat dalam kawal atur kandungan air pula ada dua yang penting, iaitu ginjal dan juga otak. Okay, so sistem yang terlibat dalam pengawal aturan air ialah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Dan organ yang terlibat ialah organ seperti buah pinggang ataupun ginjal dan juga otak. So bila air kita, okay, bila air dalam badan kita ni berkurangan disebabkan oleh beberapa perkara seperti kita bersenam, okay, kita mungkin cerit dan sebagainya, so kita akan kehilangan air. So apa yang berlaku ialah benda ini akan dikesan oleh otak. So otak akan mengesan bahawa badan kita akan sedang mengalami kekurangan air. So bila otak mengesan perubahan ini, maka otak akan memulakan, okay, mekanisme pembetulan. Okay, contoh kalau air sekarang berkurangan, so otak akan memulakan mekanisme pembetulan di mana mekanisme ini akan menaikkan semula kandungan air dalam badan. Bagaimana? Pertama, otak dia akan merangsang perembesan sejenis hormon supaya buah pinggang kita ataupun ginjal kita dapat mengurangkan penghasilan air kencing. Okay, so air kencing kita akan berkurangan. Okay, so otak dia akan merangsang perembesan satu hormon ini, dan hormon ini akan merangsang buah pinggang untuk mengurangkan penghasilan air kencing. So lebih banyak air akan diserap semula daripada buah pinggang. Okay, dan yang kedua, otak kita akan initiatekan thirst ataupun rasa dahaga. Okay, so bila air kencing dikurangkan dan kita mula rasa dahaga, apa kita buat? Kita akan minum. So kita minum air diserap semula daripada buah pinggang, maka kandungan air akan mula kembali meningkat pada paras normal. Okey, so ini sekiranya kandungan air berkurangan. Jika kita terlebih minum air, kita minum, kita terlebih minum air. Okey, ingat, walaupun kita digalakkan banyak minum air, tetapi jika air yang kita ambil tu terlalu banyak, maka ianya boleh menjadi toksik kepada badan kita. Okay, sebab apa? Bila kita minum banyak sangat air melebihi keperluan harian kita, air ini akan boleh menyebabkan sel-sel badan kita ini pecah. Ini bahayanya kalau kita terlebih minum air. So jika kita terlebih minum air, alright, so apa yang berlaku? The same thing, akan satu pusat kawalan iaitu otak kita akan mengesan, alamak, air terlebih. Okay, so bila air terlebih, kita kena keluarkan air yang berlebihan. So otak akan memulakan mekanisme pembetulan untuk mengurangkan kandungan air yang berlebihan.
Okay, dengan cara apa? Pertama, the same thing, otak akan merangsang hormon supaya ginjal menambahkan penghasilan air kencing. Okay, tadi ada hormon dia mengurangkan penghasilan air kencing, tapi sekarang ini otak merangsang satu jenis hormon lain untuk menghasilkan lebih banyak air kencing. Okay, supaya air keluar daripada badan. Dan yang kedua, apa yang berlaku bila hormon ini bertindak daripada buah pinggang ini untuk menghasilkan lebih banyak air kencing, maka kita pun akan kerap kali pergi ke tandas lah. Berarti kita akan lebih banyak membuang air kecil. Alright. So lama-kelamaan bila kita kerap kali buang air kecil, kandungan air dalam badan kita akan menurun kepada paras normal. So ini ialah kawal atur kandungan air. So adanya pusat kawalan yang terutamanya otak ini memainkan peranan sebagai pusat kawalan yang akan mengesan perubahan yang berlaku dalam badan kita ini. Dan dia akan merangsang mekanisme pembetulan sama ada dia akan membuang ataupun dia akan menyerap semula air yang diperlukan oleh badan. So bergantung kepada senarionya. Okay. So ini ialah kawal atur kandungan air. Okay. Yang kedua, kita tengok kepada kawal atur suhu badan. Okay. So bila kita melibatkan kawal atur suhu badan ini, juga melibatkan dua sistem, iaitu sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Tapi organ yang terlibat dalam pengawal aturan suhu badan kita lebih kepada kulit, otak dan juga otot. Okey. So ada tambahanlah beberapa jenis organ yang terlibat dalam kawal atur suhu badan, iaitu kulit kita, okey, otak kita dan juga otot rangka kita. Kita punya muscle. Alright. So kita tengok kat sini. Okey, sekiranya berlaku peningkatan suhu badan. Okay, disebabkan mungkin apa? Mungkin disebabkan oleh kita terdedah kepada cahaya yang panas, okay, suhu yang panas di luar, okay, ataupun kita mungkin melakukan pelbagai aktiviti fizikal yang menyebabkan suhu badan kita mula meningkat. Okay, so bila suhu badan meningkat, the same thing, otak kita ini akan mengesan perubahan tersebut. Okay, so bila suhu badan kita ini mula meningkat, otak akan mengesan perubahan tersebut. Okey, dan akan memulakan ataupun akan menginitiatekan mekanisme pembetulan. So jika suhu badan meningkat, maka kita akan turunkan suhu badan kita. Alright. So ada beberapa kaedah di mana badan kita akan menurunkan suhu badan kita. Pertama, kita tengok salur darah kita mula mengembang. Okey, so dekat bawah kulit kita ni ada banyak saluran-saluran darah. Okey. So saluran darah ini dia akan mengembang. So bila dia mengembang, banyaklah haba akan dibebaskan ke luar. Okey, itu yang pertama, salur darah mengembang. Yang kedua, bulu roma kita mencondong. Okey, so bila kita punya suhu badan kita mula meningkat, apa yang berlaku ialah kita punya bulu roma kita ini akan mula mencondong. So bila bulu roma kita ini dia condong, dia akan mengurangkan pemerangkapan udara pada kulit kita. Okay, bila kurang udara terperangkap, maka lebih banyak ataupun lebih mudahlah haba untuk dibebaskan. Okay, so bulu roma kita akan mula mencondong. Okay, yang seterusnya perubahan lain ialah kita akan mula berpeluh. Okay, so kelenjar peluh kita yang terdapat pada kita punya lapisan kulit akan mula merembeskan air peluh. Okay, so bila kita berpeluh, apa yang berlaku ialah berlakunya proses penyejatan. Okey, so bila kita berpeluh, air yang berada pada permukaan kulit kita ini, okey, dia akan menyerap haba-haba yang berlebihan daripada badan kita. So ini ialah proses penyejatan. So dia akan menyejukkan badan kita. Alright. Seterusnya, aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu akan mula berkurangan. Seterusnya, menurunkan suhu badan. So kita punya otot akan jadi slow. Okay, so pengecutan dan pengeluaran otot ini akan mula menjadi pasif ataupun mula menjadi perlahan. Okay, untuk mengurangkan penghasilan tenaga haba. Okay, dan air kencing akan menjadi sedikit. Okay, so kita nak menyejukkan badan, so air perlu disimpan ataupun perlu kita serap semula. So air kencing akan mula sedikit dihasilkan saja. Okay, untuk memastikan air dalam badan kita ni cukup untuk menyejukkan kita punya badan. Alright. So ini berkenaan dengan mekanisme pembetulan sekiranya suhu badan kita meningkat. Okay.
So seterusnya bila suhu badan kita jatuh, okay, drop. Okay, contohnya mungkin kita berada di kawasan-kawasan sejuk ataupun pada hari yang sejuk, hari yang hujan. Okay, kita rasa cuaca sangat sejuk. So suhu badan kita dia boleh menurun. Alright. So bila suhu badan kita ini menurun, the same thing otak kita juga akan mengesan perubahan suhu badan kita ini. Okay. So bila suhu badan menurun, apa yang badan kita akan buat, mekanisme pembetulan adalah sejajar untuk meningkatkan semula suhu badan kita kepada tahap yang normal. So apa yang berlaku ialah dia berlaku opposite daripada tadi. Okay. So salur darah kita, jika suhu badan kita drop, salur darah kita akan mula mengecut. Okay. So bila salur darah mengecut, lebih banyak haba terperangkap dalam badan. So dia akan memastikan suhu badan kita ini bertambah. Okay. So salur darah akan mengecut, bulu roma akan menegak. Okay. So bila bulu roma menegak, apa yang berlaku ialah udara akan lebih banyak terperangkap atas lapisan kulit. So bila banyak udara terperangkap atas lapisan kulit, maka dia akan mewujudkan satu lapisan udara, okay, yang ada pada permukaan kulit yang bertindak sebagai penebat haba. Berarti haba tidak akan dikeluarkan daripada badan. So haba akan dikekalkan dalam badan. Okay. Seterusnya kita akan kurang berpeluh. Kalau kita sejuk, so kita akan kurang berpeluh. Dan apa yang berlaku paling obvious ialah otot-otot kita akan mula mengecut dan mengendur secara aktif. Okay. So ini akan mewujudkan satu keadaan yang dipanggil sebagai menggigil. So bila kita punya otot kita mula mengecut dan mengendur secara aktif, so kita akan mula menggigil, shivering, menggigil. So bila kita menggigil, berarti otot kita sedang aktif. Okay. So otot kita sedang aktif, mengecut dan mengendur, menyebabkan lebih banyak haba dihasilkan dan dibebaskan untuk memastikan badan kita ini suhunya meningkat kepada paras normal. Okay, dan pada masa sama juga hormon tertentu akan diremiskan untuk meningkatkan kadar metabolisme badan. So kita akan mungkin lebih banyak bergerak. Okay, untuk menghasilkan haba lebih, so kita akan banyak bergerak sana ke sini, ke sana ke sini. Okay, so inilah metabolisme. So kita akan lebih aktif pada waktu sejuk. Okay, so semuanya ini adalah mekanisme pembetulan untuk memastikan bahawa suhu badan kita berada pada tahap yang optimum. Okay, so dia tidak akan jatuh secara teruk dan tidak akan naik secara secara mendadak. Okay, sebab itulah kenapa kita ini kita rasa selesa sekarang ni. Okay, kita mungkin tak sedar tentang kewujudan homeostasis. Tapi dengan adanya homeostasis ini, maka semua persekitaran dalaman badan kita dapat dijaga, dapat dikawal, dapat dimaintainkan dengan baik. Okey. So ini ialah tentang homeostasis. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana pula dengan demam? Okey. Yes, demam juga adalah salah satu problem, okay, yang berlaku disebabkan oleh masalah pengawal aturan suhu badan. Okay. So kenapa bila kita demam, okay, contohlah Pak, mungkin ada yang berpengalaman bila kita demam, suhu kita panas, tetapi kita rasa sejak, rasa macam seram sejuk, okay, dan kita akan menggigil waktu demam, betul tak? So macam bertentangan. Okay. Alright, so demam ini dia orang kata satu penyakit, dia satu orang kata macam patologi. Okey, dia ni satu keadaan yang di mana ianya tidak orang kata macam secara normal berlaku. Mungkin demam ni disebabkan oleh pelbagai faktor, terutamanya jangkitan lah terutamanya. Okey, so bila berlaku masalah seperti jangkitan daripada mikroorganisma ataupun mungkin masalah-masalah lain yang boleh menyebabkan demam, okey, ini telah bercanggah dengan homeostasis badan kita. Okey, sebab apa? Sebab otak yang mengawal kita punya suhu badan kita ini, okey, bila berlakunya penyakit-penyakit tersebut, pengawalan aturan pada otak ini akan gagal berfungsi. Okey, so dia macam orang kata macam apa, rosak kejap lah. Alright, so bila itu berlaku, so otak kita tak boleh nak taksirkan tentang kita punya keadaan badan kita. Okey, suhu kita meningkat. Okey, tapi sebabkan otak kita malfunction sebentar, maka oleh penyakit tersebut, maka suhu badan meningkat pun kita akan rasa seperti seram sejuk, so kita akan menggigil. Okey, so demam ni dia lain daripada homeostasis yang normal ini. Okey, so demam dia orang kata macam dia one side of the coin lah. Okey, memang dia akan mengganggu entirely kita punya homeostasis.
Okey, di mana mekanisme pembentuan dia tidak berfungsi dengan baik. So itu bagi demam. Okey, demam yang mostly disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti jangkitan dan sebagainya. Tapi secara amnya, bila kita melibatkan homeostasis, bila kita menjalankan aktiviti fizikal yang berlebihan, berada di tempat yang sejuk, yes, itu betul, otak kita akan melaksanakan homeostasis dengan baik dan tepat. Tapi bila ada penyakit-penyakit yang menyebabkan demam dan sebagainya, so pengawalan aturan suhu badan kita itu mungkin akan terganggu sekejap, menyebabkan kita tak dapat taksirkan apa yang berlaku pada badan kita. Alright, so ini kalau ada yang bertanya tentang konsep demam lah. Okay, so ini berkenaan dengan pengawal aturan suhu badan dan juga pengawal aturan kandungan air dalam badan manusia. Okay, bukan sekadar manusia sahaja, tapi haiwan juga menjalankan homeostasis. Okay, bukan kita saja yang menjalankan homeostasis. Apa sahaja benda hidup, baik hidup haiwan maupun tumbuhan, akan menjalankan homeostasis. Okay, so kalau macam haiwan, kita tengok bagaimana haiwan-haiwan ini menjalankan homeostasis, mengekalkan persekitaran dalaman mereka. Contoh kita tengok kucing. Okay, so kucing, bagaimana kucing dia menjaga dia punya suhu badan? So apa dia buat? Dia akan menjilat bulu dia supaya suhu badan dia akan mula berkurangan. Okay, itu bagi kucing. Kalau bagi anjing pula, okay, bagaimana anjing boleh mengawal dia punya suhu badan? Dia akan menjelirkan lidah. So, bila anjing itu menjelirkan lidah, berarti dia sedang berusaha untuk mengurangkan suhu badan dia. Itu bagi anjing. Kalau bagi macam kita tengok kucing lagi, kalau kucing tadi, kalau dia panas, dia akan jilat bulu dia. Kalau kucing itu dalam keadaan sejuk, kita akan tengok dia punya bulu akan mula menegak. Okay, bila dia kesejukan, bulu dia akan menegak untuk merangkap haba. Okay, ini bagi kucing dan juga anjing. Okay, kalau macam kita tengok haiwan reptilia, okay, kita faham haiwan reptilia adalah haiwan yang berdarah sejuk. Berarti suhu badan dia bergantung kepada keadaan persekitaran luar. Okay, so jika persekitaran di luarnya sejuk, apa yang berlaku pada haiwan reptilia ini? Dia akan pasif. Okay, so dia akan lebih statik lah. Aktiviti dia akan mula berkurangan ataupun perlahan. Otot dia akan berfungsi pada kadar yang perlahan. Pergerakannya mula perlahan. Kadar metabolismenya menurun dan suhu badannya juga akan menurun. So, bila berada pada persekitaran yang sejuk, haiwan-haiwan reptilia ni dia lebih pasif. Okay, dia tak bergerak sangat. Alright, tetapi jika persekitaran panas, okay, macam mungkin tengah hari yang terik dan sebagainya, bila suhu di luar sangat panas, apa yang berlaku ialah dia akan jadi lebih aktif. Jantung dia akan berdegup dengan lebih cepat. Pergerakan dia menjadi lebih pantas. Kadar metabolismenya meningkat. Suhu badannya juga meningkat. So bergantung kepada persekitaran luarnya, reptilia ini dia akan adjust accordingly lah. Kalau sejuk, dia akan slow down, dia akan pasif. Kalau dah mula panas, dia akan aktif kembali. Okay, ini contoh-contoh haiwan reptilia seperti apa? Cicak, biawak, ular. Okay, even penyu pun adalah reptilia. Okay, dan kalau macam siput babi, okay, siput babi, okay, bagaimana dia mengekalkan homeostasis? Okay, apa yang dia buat ialah dia akan menghasilkan bendalir dan juga mencari tempat lembap untuk mengurangkan penyejatan air. Sebab siput babi pun dia akan terdedah kepada persekitaran luar. So dia kan ayah dia cengkerang dan juga dia punya badan dia yang lembek tu. Okay, so dia akan terdedah kepada cuaca di luar, so dia akan cepat kering. Okay, dia akan cepat kehilangan air. So dia akan menghasilkan macam bendalir, okay, untuk membantu mengurangkan kehilangan air. Dan pada masa sama dia akan mula mencari tempat yang redup, okay, tempat yang sejuk. Okay, waktu kita tengok kapal siput babi ni dia jarang berada di jalan raya. Okay, kalau jalan mana masak, okay, dia akan berada di kawasan-kawasan yang redup seperti di pokok-pokok yang redang, okay, pokok-pokok yang rendah-rendah, okay, kawasan-kawasan yang redup lah, supaya dia dapat mengurangkan penyejatan air daripada badan dia. Okay, dan contoh kita tengok macam apa lagi, macam lebah. Okay, so bagaimana lebah ini dia boleh membantu, boleh mengurangkan kehilangan air daripada badan dia. So lebah ini dia ada dua perlindungan. Yang pertama adalah dia ada lapisan kulit yang berlilin. Okay, so ini akan membantu mengurangkan wap air daripada badan dia. So kehilangan air dia dapat dikurangkan sebab apa? Dia ada lapisan lilin pada badan dia. Alright.
Dan pada masa yang sama juga dia akan menutup dia punya spiracle, iaitu dia punya macam paru-paru lah. Okey. Dia akan menutup dia punya spiracle antara dua gerakan pernafasannya untuk mengurangkan kehilangan air. So lebah dia ada macam satu struktur dipanggil sebagai spiracle yang akan membuka dan juga menutup apabila dia bernafas. Okay, macam kita ni spiracle tu macam kita punya hidung lah. Alright. So bila dia membuka spiracle dia, okay, bila 2 kali bernafas baru dia akan tutup. Okay, so bila dia dia akan tutup. So dia akan mengurangkan kehilangan air, dia akan menutup dia punya spiracle antara dua gerakan pernafasan. So 1 2 tutup, 1 2 tutup, 1 2 tutup. So ini dapat mengurangkan kehilangan wap air daripada badan selain daripada lapisan berlilin tadi yang dia ada. So ini bagi lebah. Right? So ini saja untuk homeostasis bagi manusia dan juga bagi haiwan. Alright. So pada esok hari kita akan tengok homeostasis dalam tumbuhan berserta kepentingan homeostasis dalam benda yang hidup. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.